lelaki. Baik. Dia cuma duk ada start. Okey. Lepas tu dia berniaga buka restoran. Okey. Yang isteri ni pula saya KL. KL. Mai duduk sekali lah dengan mak mentua ni. Satu rumah mak mentua, pak mentua. Suami ni, sepupu ni. Yang perempuan tu. Yang perempuan tu Bini dia duduk di KL. Duduk KL. Dah kahwin, main duduk sekali lah. Oh, okey. Okey, mengamuk mentua dia buat kat sini. Dia kalau start ni. Ada start ni. Dah ada anak dah. Ada anak dah. Lepas tu start ujung-ujung ni lah. Baru-baru ni dia macam gaduh. Okey. Okey. Memang tak duduk sebilik dah. Tak duduk sebilik dah. Tengok baju laki kerja, tengok baju laki dalam bilik pun jadi panas. Okey. Dan ni dia balik KL. Bini tu lari balik KL balik Bini tu dia. balik rumah dia. Okey. Tapi semalam ada dia cerita. Dia mesej dekat bini dia. Yang isteri tu. Isteri tu. Okey. Dia kan nak balik Al-Ustaz sebabnya anak-anak tu sekolah kat sini. Okey. Jadi dah balik KL dia bawa anak tu. Jadi dia kata takkanlah kerana dia bergaduh dengan suami tu anak-anak tak ada masa depan. Okey. Tapi dia nak share rumah sewa. Okey. Tak mau duduk dengan suami tu, tak mau duduk dengan mentua tu. Dia Okey. nak duduk dengan anak tu. Baik. Lepas tu kata, kenapa? Lepas tu dia kata, dia terus buka cerita, tempat restoran tu ada pekerja baru. Dia kata, Okey. tukang masak perempuan. Lepas tu, tukang masak tu, kira suami tu apa-apa sikit duk backup lah tukang masak tu. Sampai pekerja hak lama-lama ni buang. Sebab katanya pekerja lama ni gaduh dengan tukang masak tu. Hak baru tu. Okey. Hak baru tukang masak perempuan tu dia kata kahwin dah. Okey. Lepas tu yang husband ni, suami dia ni bila balik tutup kedai balik rumah duk cerita lah pasal masalah peribadi tukang masak tu. Kesian lah kat dia ni. Bila yang anak-anak semua dia lah yang tanggung. Suami tu tak boleh harap. Suami tu muda kata dia. Begitu. Lepas tu yang dia ni duduk rumah, suri rumah kan. Jaga anak semua. Makan minum tak pernah nak tanya. Oh, dia suri rumah. Dia suri rumah. Okey. Dia jadi tak kita mula dengar cemburu kot dia ni. Perempuan isteri ni cemburu kot. Lepas tu dia kata sampai tahap orang kata kedai restoran tak buka tu, yang tukang masak tu nak pindah rumah pun ditolong. Sedangkan isteri, keluarga isteri ni mak dia dekat KL, kalau pindah rumah tu tak pernah nak sibukkan diri lah. Tapi yang tukang masak ni sibukkan diri. Ujian rumah tangga tu. Baru ni semalam dia mesej lah, mimpi. Dia kata dia lari dah balik KL ni, dia kata dah 3 hari lah. Semalam baru start naik lebam-lebam. Dia kata tak boleh tidur. Rasa macam kedekit pijak. Lepas tu dia kata dia tak cerita lah. Sebelum ni dia mimpi ular. Nak patuk tempat tinggi. Dia tempat tinggi. Mimpi perempuan, mimpi baby. Ui. Lepas tu dia kata adik ipar dia yang dekat rumah kat Lustang ni, mak tu balik Dari KL ke belajar tu? Tu belajar KL, balik mai mengadu kat mak tu, kata mimpi ular juga. Dia tak tahu macam mana. Biasanya jin dah tu. Biasa ada unsur-unsur sihir saka dah. Benda macam ni. Tu kena bawa dia mai jumpa ustaz. Tak bawa. Suruh dia bank in. Kita post kat dia, suruh dia makan madu sauda tu. Matikan sihir apa semua tu. Itulah. Sebab benda macam ni bagi saya perkara biasa. Apabila ada jantan ada betina. Bila ada jantan, dia tak kira hak domai cerita dia cikgu cinta dengan cikgu. Cikgu sihir cikgu. Pada cikgu sudah ada suami apa semua kan. Sihir bagi cerai apa semua. Orang pejabat, satu pejabat dapat tangkap. Di rumah ada suami, ada isteri. Tapi di pejabat ada power lain pula. Banyak main cerita sini. Setan ni ada di mana-mana. Kita ujian rumah tangga satu hal, setan tu satu hal. Nafsu tu satu hal. Di mana tak kira lah di pejabat, di sekolah, tak kira. Jadi benda ni bagi saya biasa. Benda ni berlaku biasa. Sebab tu
agama Islam ni dia sempurna dah. Dia kata jangan tengok perempuan, jangan tengok lelaki kan. Itulah. Lah ni musim live internet kan, live video kan. Hari-hari orang perempuan kan, orang perempuan, orang lelaki tak lah. Sebab jarang, saya pun korang tahu sangat. Tapi kebanyakan ustaz lelaki. Ustaz lelaki buat live mengajak kan. Bini kita duk tenung. Bab mengaji ilmu tu saya tabik. Tapi bab duk tenung ustaz ni, saya lama-lama setan masuk. Tahan tak biasa sembang lah kalau jantan dengan betina. Tu pun tak berdepan macam ni. Walaupun tak berdepan sebab live. Live. Kalau rakaman dia tak ada roh sangat. Macam azan. Azan TV tu rakaman, kita tak wajib kita jawab. Tapi baik kalau kita hormat dia, kita jawab. Betul. Tapi kalau live kena jawab wajib. Jadi kalau live ni aura dia lain. Aura lain. Aura lain. Kan? Boleh rasa. Kalau isteri, kalau suami duk tengok ustazah duk ngajak tu apa rasa? Rasa. Dia jenguk lu. Rasa. Duk dalam bilik duk dengar suara perempuan kan. Dalam bilik tengok rupanya suami kita duk tengok ustazah tu. Dulu zaman ahli parlimen baling ke apa ke, Masyitah ke ustazah Masyitah. Berapa ramai orang cerai. Okay, orang duk gila tapi duk dengar Masyitah duk ngajak, duk ceramah. Padahal dia tak ada niat apa pun. Tapi setan dah masuk dalam ni. Berapa ramai orang cerai dulu. Lah ni tak simbang lah ni. Bahaya. Kita balik rumah tengok dengar suara jantan dalam rumah kita kan. Nyonya. Rupanya bini kita duk tenung, ustaz duk ngajak. Ngajak tu saya hormat. Tapi saya tak tahulah kalau zaman dulu tu ada tabir mengajak ni. Ada tabir mengajak ni kalau dulu kan. Kita duk dengar bila orang perempuan nak maju pada Nabi kan, Siti Aisyah bagi tahu duduk sebelah tabir apa semua kan. Tapi lah ni terlalu moden sangat, terlalu advance sangat ilmu. Mengajak depan-depan dah. Elok ustaz mengajak je buka tabir. Orang perempuan duk tenung ustaz. Tak ilmu tu sampai ustaz. Boleh tengok ustaz kan. Sebab tu ustaz banyak kahwin 4. Saya duk tengok, perhati duk tengok. Dia nak kahwin dengan ustaz-ustaz. Tapi bila dah kahwin dengan ustaz, perangai tak berubah pun. Lagi kahit panoh. Tak mau ikut pun, tak dengar cakap pun. Saya duk tengok banyak kes macam tu. Bukan saya nak hantar perempuan lah. Tapi nak ceritanya fenomena. Ada. Fenomena lah ni duk berlaku macam tu. Dia duk berlaku macam tu. Nak jadi kelang kabutnya hidup dunia ni. Macam tu. Kita banyak juga kes domestik sini dah ada suami di tempat kerja kan, tapi duk berkenan dengan rakan sepejabat. Saya bukan nak beletiak ni. Agama mengajak isteri taat setia. Agama mengajak macam tu. Bagi pihak lelaki pula, agama mengajak dia kena tanggungjawab. Dia tidak ada taat setia. Kalau kita nak cakap taat setia pada satu orang tu, bagi orang lelaki tak kena, bagi orang Islam. Bagi orang kapiak ya. Dia taat setia daripada seorang kan. Tapi bagi orang dalam agama Islam, taat setia tu tidak wujud bagi seorang lelaki. Dia kena ambil tanggungjawab. Macam tu. Saya tidak berpoligami, tapi saya bukan anti poligami. Sebab ni perintah agama. Susah nak cakap lah. Tapi bagi seorang isteri, dia wajib taat setia pada seorang suami dalam satu masa. Itu yang timbul kes. Pasal apa anak ni keluar muka macam dia tu? Ada kes. Kan? Anak keluar muka sama macam dia tu. Bila anak keluar main, bahaya. Minta simpang benda macam ni. Minta simpang. Takut sangat. Jadi dalam masalah sepupu ni, kena cek balik lah. Kena cek balik. Saya sarankan sepupu yang perempuan tadi tu
kita tidak kata apa-apalah. Sebab bila ada jantan, ada betina ni, dia akan jadi macam tu. Dia akan jadi macam tu. Tambah pula, sebab tu Islam mengajar kita jangan mengadu pada makhluk. Kita ada masalah rumah tangga, kita pergi jumpa rakan sejabat, kita cerita. Bila cerita tu setan masuk dah, percayalah. Sebab tu jangan duk cerita sangat urusan rumah tangga kita, masalah rumah tangga kita kepada orang luar. Mengadu hanya pada Allah aja. Semayang, mayang-mayang, teriak kau-kaunya. Ngadu dengan Allah. Sebab kalau duk cerita sangat, maka di situ orang ambil peluang. Dulu dia tak kenal pun, tapi kerana selalu duk cerita mula-mula kesian. Banyaklah kes macam tu. Ada seorang ustazah tu, panjang cerita. Ada seorang ustazah anak 5 dah. Anak 5 dah. Bila dia pindah masuk satu sekolah daripada luar negeri Kedah, mai ke satu sekolah di Kedah ni, ikut suami dia. Dia pergi sekolah tu, dia baik dengan satu orang cikgu situ. Baik dengan seorang cikgu situ. Baik, maka dia duk ceritalah masalah. Cerita semua rumah tangga ada masalah. Dia tak puas hati, duk cerita. Akhir sekali jadi baiklah depa, rapatlah depa. Lepas tu pi mana-mana pun pi bersamalah dengan suami dia tu. Jadi depa simpatilah. Dah timbul simpati. Lepas tu yang cikgu tu pula dia fikir ni dah peluang dia untuk dia dapat payung emas, cari isteri kepada suami dia. Dia tak tahu dia dah runtuhkan rumah tangga orang. Maka berlakulah hasut menghasut apa semua sekali, sampai peringkat ustazah tu minta cerai. Sebab dia dapat jaminan dah. Suami tu akan ambil dia sebagai isteri. Minta cerai, tak lului. Lawan dengan mahkamah ni, dekat mahkamah suami dia tak lepas. Pasal apa? Dia rasa sedap hak baru. Hak baru tu lebih baik. Lupa dah waktu tu, nafsu dah, lupa. Kebetulan lelaki tu pun dia kata orang kaya. Lepas pada tu minta cerai, sampai satu peringkat dia keluar barang-barang dia, pindah rumah, lari daripada rumah. Dia cerita dengan orang, kata dia kena halau. Buat cerita. Punyanya nak ke lelaki orang, dia kena halau, pindah. Lepas pada tu dia cerita sampai anak-anak benci habis dengan bapa dia. Dia cerita kata lelaki ni lah penyelamat mak dia, Pak. Pasal dia orang negeri luar, mai duduk sini. Tak ada tempat gantung, tak ada siapa nak tolong apa semua. Cerita kata dia kena halau lah, macam-macam. Maka lepas tu nikah lah. Lepas tu sampai satu peringkat berapa kali, 6 kali kot mohon cerai, tak lulu. 2 kali mohon cerai, 2 kali tuntutan nafkah. Lepas tu akhir sekali dia balik negeri dia buka file tuntutan cerai di negeri dia. Si suami kata habis dah balik negeri dia sendiri, tak ada siapa nak bela. Dulu di mahkamah di Kedah aja kan, dia tak lului. Lepas tu bila balik negeri dia, suami dia pun redha lah, aku dah cuba dah untuk nak selamatkan rumah tangga aku kan. Bila balik negeri dia, nampak gaya aku kalah sebab dia main berguam. Suami tak ambil berguam. Lepas pada tu bila pergi kat negeri dia, tiba-tiba Allah punya kuasa berlaku perbicaraan, berlaku kau. Dia silap. Kita di mahkamah kita akan cerita betul dah. Kelemahan apa semua kita akan cerita lah. Sebab kita nak bela diri, namanya bela diri. Kan? Tapi dia tetap tak mencerai. Tapi dia silap satu. Ni Cik Dola. Cik Dola tahu tak isteri awak dah keluar rumah ni awal Januari ni. Cik Dola kata saya tahu. Habis awak tak pergi ambil balik ke? Tak pergi pujuk balik ke? Cik Dola ni kata apa? Tuan Hakim yang mulia, isteri saya ustazah pengajian Islam UKM. Bukan orang biasa.
Bukan mu'allaf. Kalau mu'allaf isteri saya ni, saya pergi dukung buat balik. Kalau mu'allaf sebab dia bodoh. Ini ustazah. Hakim kata apa? Ustazah korokmu, dia kata. Hakim keluar macam tu. Ustazah, ni perempuan jahat. Hakim keluar kata macam tu. Ni perempuan jahat. Maka mahkamah menjatuhkan hukuman nusyus pada perempuan ni. Sebab dia perempuan jahat. Jadi Cik Mat, kalau awak duduk 100 tahun, Cik Dola, kalau awak duduk 100 tahun pada dengan perempuan macam ni, awak takkan bahagia. Jadi mahkamah mengarahkan cerai dia. Tak mau, minta maaf Tuan Hakim, minta maaf Tuan Hakim, saya tak boleh Tuan Hakim, tak boleh. Saya ada anak 5 orang Tuan Hakim. Anak saya baik-baik Tuan Hakim. Dia merayu dengan Tuan Hakim. Tak, kalau awak tak mau ceraikan dia, mahkamah menjatuhkan hukuman dayus pada kamu. Dayus tak mau syurga. Oh. Maka dengan ketat dia lafazkan cerai. Maka menikah. Habis tu mereka pun menikah lah. Bawa lah si cikgu PKM ni, si cikgu ni, bawa lah adik dia ni, bawa pergi Bidang Agama untuk nikahkan dengan suami dia. Tak lulus. Dulu kata jutawan. Ada kad American Express lah, duduk hotel mahal-mahal lah apa semua. Kalau pergi mana-mana, pergi luar negeri apa semua, duduk hotel mahal-mahal. Tak lulus. Pasal apa tak lulus? Pendapatan tidak melebihi 6,000. Syarat poligami di Kedah, pendapatan kena 6,000 ke atas. Jadi kalau setakat 1,800, 2,500 tu jangan berangan nak poligami. Dekat Bidang Agama tak lulus. Makanya tak lulus. Dia baru tahu, rupanya selama ni kad American Express tu hak bini dia. Semua bini dia serah kat dia. Nak bayar apa semua, duit dia pegang. Bini dia beli kereta bagi dia apa semua. Kebetulan bini dia ni anak saudara kepada menteri. Jadi menteri ni projek 300 relung kelapa sawit semua bernama dia. Projek hotel apa semua bubuk nak lari daripada hak dia tu. Jadi bila dia balik, bila dia cerita dia ada 300 ekar kelapa sawit, dia ada hotel, ada homestay apa semua sekali. Sebenarnya projek tu hak menteri punya. Nampak tak? Jadi apa berlaku? Mereka tak boleh nikah di Bidang Agama sebab kawan ni buat benang ya. Hak kata jutawan. Nampak gila dunia tadi ni. Sanggup minta cerai dengan suami, nak pergi nikah dengan jutawan. Maka dia pergi nikah dekat Siam. Pergi nikah dekat Siam. Baliklah duduk rumah sekali. Duduk rumah sekali, hak tua duduk bawah, hak muda duduk atas. Elok sebulan, anak-anak semua tak tahu nikah tu. Elok sebulan, anak sulung dia balik. Nak masuk bilik dia lah, bilik pengantin dia tu. Masuk-masuk tengok ada perempuan lain. Mengamuk sakan lah, kayu dah. Lepas pada tu, hak bini tua tu mula sakit. Mula sakit lah. Mula sakit. Saya dengar lah ni pun sakit, jadi macam busung macam mana. Nampak? Merosakkan rumah tangga orang. Sebab tu saya kata tadi, yang telefon tadi tu, bini dia pun duk telefon saya, duk tanya. Saya kata saya tak tahu. Lebih baik saya berdosa tak tahu dengan Allah daripada saya nak runtuhkan rumah tangga orang. Sebab dia nikah sah. Tidak wajib minta izin suami isteri pertama. Nikah dia, saya minta maaf ni. Bukan saya ni. Jadi saya tak mau, biar saya berdosa dengan Allah tak apa. Jangan saya runtuhkan rumah tangga orang. Dia anak ada 4 orang dah. 5 orang dah anak. Dia ada 5 orang dah anak. Anak kecil-kecil lagi tau. Jadi saya tak mau dosa dengan budak-budak ni. Saya tak mau lah, biar dia tahu dengan orang lain lah. Saya tak mau bagi tahu. Lepas tu tak apa bila. Lah ni dah kena halau dah daripada situ. Daripada rumah tu dah kena halau dah. Cikgu tu, ustazah tu dah kena halau. Duduk sekejap duduk masih awak sini, sekejap duduk masih awak sini, pindah sana pindah sini tu. Jangan, tak berkat hidup. Jadi macam kes macam ni lah. Untung lah. Sebab tu bukan kata sepupu ni salah, tak. Tapi pasal dia duk layan, orang duk cerita tu. Dia duk layan. Kadang-kadang orang ni manis mulut. Kadang-kadang dia nampak tempat ni dia boleh lebih bergantung. Dia manis mulut. Bila manis mulut tu sangkut. Jadi mungkin sampai satu pada macam mana pun aku nak ambil dia ni. Macam baru ni orang hutan kampung ni.
Budak kampung. Umur 72 dah. Laki tu. Dia ada isteri. Jiran sebelah ni umur dekat 60 dah. Sihir isteri ni. Sebab dia nak pakcik ni 72 ni. Padahal dia ada suami. Selalu duk main cerita sini benda macam ni. Jadi lah ni saya short macam ni, tenang dulu. Jadi kalau boleh bagi sepupu perempuan ni makan madu sauda dulu. Paling kurang pun kalau dia tak kerja, makanlah sauda ni selalu untuk matikan sihir tu. Saya rasa kena dah dia. Lebam tu dah kena lah. Lepas tu dia mimpi macam tu kena. Saya kena lah. Jadi kalau boleh bincang balik dengan sepupu ni, nasihatlah dia. Janganlah, itu rumah tangga orang. Jangan duk simpati lah. Itu urusan dia dengan laki dia. Nanti restoran tu pun tutup nanti. Bila dia kahwin dua ni, rezeki dia akan tertutup. Percayalah cakap saya. Sebab kita ada buat naya pada orang. Bahaya. Saya cakap tu berpandu pada pengalaman sini lah. Pengalaman sini kan, orang duk cerita sini kan. Meruntuhkan rumah tangga orang ni satu musibah besar. Dia lepas tu Nabi kata sezalim-zalim manusia orang yang memisahkan anak dengan bapa. Bayangkan anak hak ustazah ni tadi dah benci dengan ayah dia sebab ustazah ni duk kata dia kena halau apa semua kan. Marah anak-anak pun. Kata halau mak depa apa semua. Kan depa duduk dah besar-besar duduk luar. Depa tak tahulah kejadian sebenar tu. Semua fitnah, banyak fitnah tebak. Tapi alhamdulillah Allah punya kuasa. Ayah dia pernah kena maki hamun si Dolah tadi tu. Selalu kena maki hamun dengan anak-anak. Dia rindu anak-anak, dia pergi cari, dia pergi rumah. Dulu dia duduk lain kan, dah balik duduk Kedah, dah pindah balik duduk Kedah, dia pergi cari. Pintu tak buka rumah, tak pergi masuk rumah sampai macam tu sekali. Tapi ayah dia kata, wahai Allah, aku sentiasa maafkan anak aku. Mereka tak faham. Mereka tak tahu keadaan sebenar. Tahu, waktu ustazah ni nak minta cerai, dia kata apa? Dia kata apa tahu? Waktu tu, mak si Dolah ni sakit. Mak si Dolah ni sakit, dia tak pergi tengok. Padahal rumah dalam 30 meter je, kembang je rumah tak pergi tengok. Pasal dia duk gila cinta ni, dengan jantan ni. Lepas tu, satu hari tu, si Dolah ni katalah, pergilah tengok mak Sat. Tepuk meja, tepuk meja tunjuk kat itu. Kira keluarga mu je, dia kata. Tu tak apa lagi. Elok, dia kata tak apalah. Si Dolah kata tak apalah, kalau tak mau tengok tak apalah. Lepas pada tu, waktu Dolah nak keluar ke pintu besar, dia tarik baju. Dolah ni bini dia tak ikut belakang, tarik baju. Dia kata apa? Martabat mu ni duduk bawah tapak kaki aku je. Bila cinta setan masuk ni, ustazah pun boleh jadi hilang akal sebenarnya. Dia kata dengan suami dia, martabatmu ni duduk bawah tapak kaki aku je. Dia UKM, suami dia kerja biasa. Apa macam tu sekali. Ayat tu yang dia ada fakta-fakta dia jatuh nusyus tu. Keluar rumah, ayat tadi dan banyak lagi lah fakta. Jadi itulah kata apabila kita ligan dunia nak kahwin dengan jutawan, nak hidup senang. Akhir sekali bila kahwin rupanya laki dia tu dengan sakit jantungnya, dengan goutnya, ada cucu dah, tua dah. Jadi saya sarankan macam tu, kalau boleh bisik dengan sepupu, istighfar banyak-banyak. Jangan lukakan, jangan pisahkan anak-anak. Sebab Nabi kata manusia paling zalim ialah orang yang memisahkan anak dengan bapa. Dan Nabi pesan doa seorang bapa pasti diterima Allah. Maka si Dolah dia doa, ya Allah, aku maafkan anak aku maafkan. Sampai anak-anak dia kata apa? Kami tak bangga jadi anak awak. Kami tak bangga jadi anak bapa. Anak dia boleh cakap macam tu pada anak sekolah Arab semua. Dijaga sebaik mungkin agama. Walaupun dia gaji kecil. Kami tak bangga jadi anak bapa. Keluar ayat kalam macam tu. Ui, sedih cerita ni. Hanya kerana apa? Terlalu duk cerita masalah dengan orang.
lepas pada tu, lepas dia tunjuk muka tu, yang mana ayah sebelum ni tak nak fikir untuk nak kahwin apa semua ni, doa dengan Allah, wahai Allah, aku tak akan bercerai, tapi aku mesti kena buat satu tindakan sebab aku dah dayus dah ni. Sampai bini kata martabatmu duduk bawah tapak kaki aku, jah takkan tak buat tindakan. Maka dia mula pasang, sebab dia tekanan sangat untuk nak hiburkan hati dia. Dia mulalah cari, tanya-tanya siapa ada yang boleh terima dia nak kahwin apa semua. Lepas tu kahwinlah dia. Kahwin. Tu sejarah. Dia tak suka poligami, tapi sampai satu peringkat dia terus masuk. Dia sendiri pergi minang perempuan tu, sendiri pergi jumpa keluarga. Tu dia main satu syekh, orang lelaki ni. Dia main satu syekh sebab dia rasa tercabar sangat. Dia tahu dia dihinakan oleh isteri dia, tapi demi anak-anak dia korban, dia pejam mata aja. Tapi dalam waktu sama dia buat tindakan. Kahwinlah dia, nikahlah dia. Nikahlah dia. Tu ngeri sangatlah cerita-cerita macam ni. Kan? Rugi masa, kan? Tak syukur lah, maksudnya dah boleh hidup elok dah. Tu semua orang ada masalah. Kan? Tapi pasal bila nak ke dunia ni, nak ligan dunia, nak kahwin dengan orang kaya, nak kahwin dengan jutawan apa semua, nak jadi macam tu. Akhir sekali dah apa, tak ada, buat benang je. Tapi pasal duduk dengan perempuan kaya, beli kereta bagi apa semua, pakai smart, nampak kemah lah. Jadi bagi orang sepupu jangan terberdaya lah. Kalau boleh bagi tahu, saya bukan kata dia, tapi kebanyakannya macam tu lah. Sebab bila saya bukan nak tuduh ni, tapi jalan ceritanya, bila dia nampak dia boleh bergantung dengan lelaki ni, mula macam mana pun aku nak ambil dia. Mana nak ambil dia ni pergi titik akak lah, siam. Tu ya biasanya. Kan? Lepas tu bagi dia makan ni lah. Short tak jumpa saya tak apa. Sebab dalam tu kita doa dah. Suami dengan isteri ke isteri dia? Tak, suami dia pun kena juga tu. Tapi takut tak boleh nak sembang. Kan tak boleh kan? Lah ni kalau pergi bela perempuan tu, tobat kita pula jadi musuh dia. Betul. Jadi tak payah. Lah ni yang pasti bagi isteri dia tenang dulu. Dia bila dia kata dia nak balik sini, itu satu tindakan yang saya sangat hormat dia. Bagi tahu dengan dia macam tu. Kalau boleh bagi tahu lah, saya sangat hormat. Itu maknanya dia orang yang baik. Dia sanggup tinggal keluarga dia nak main sini dengan alasan nak sekolahkan anak. Tapi sebenarnya dia masih cinta kasih dia pada suami dia masih kuat. Saya yakinlah hati kecil saya beranggapan macam tu. Sebab dia kata boleh tak minta tolong Ustaz pergi tengok kedai restoran tu, takut ada apa-apa kat restoran tu. Dia macam-macam boleh berlaku. Tak apa, yang penting diri dia dulu. Yang penting diri dia dulu. Ubat dia dulu. Yang penting dia makan madu ni, kita doa dah matikan sihir satu. Sebab saya bagi 3 pilihan kan. Orang yang main sihir ni saya bagi 3 pilihan kan. Sebagai contoh, abang kena sihir, saya akan, wahai jin, kalau hang ada dalam anak aku ni, aku bagi 3 pilihan dengan hang. Pertama, jin hang masuk Islam, hang tinggal anak aku. Hang tinggal, hanya duduk. Wak keluar nak cucu hang. Okey, kalau hang tak masuk Islam, yang kedua jin kalau hang tak masuk Islam yang kedua, aku bagi peluang dengan hang baliklah kat sarang hang, ataupun hang balik kepada orang yang hantar hang. Hang balik dengan orang yang hantar hang. Kami tak mau tahu siapa. Bukan kami hantar balik, nak hantar balik kerana kami tak tahu siapa tuan hang. Jadi hang balik kepada tuan hang. Dan hang duduk di punggung dia supaya dia tak boleh berak, tak boleh kentut. Nampak? Kita pun nak tahu juga siapa. Yang ketiga jin kalau hang ada, kalau hang tak mau 2 pilihan tadi ni, yang ketiga aku bakar. Pasal hang dah kacau rumah tangga adik aku. Macam tu lah. Lah ni bagi dia balik dulu. Bagi dia balik mai sini dulu. Lepas tu mai saya nak minta kelunan lah Ustaz ulang balik ayat tadi ni, yang kata Ustaz hormat keputusan dia untuk balik Malaysia nak hantarkan. Dalam dekat boleh tak apa. Boleh. Ataupun record tu satu hal pun boleh juga. Nanti boleh tengok video ni. Panjang lagi, panjang cerita dia punya ni lagi ni kan.
dia seorang perempuan yang masih ada keluarga. Dia dah korban tinggalkan keluarga, ikut suami. Itu satu perempuan yang baik. Satu poin. Bila main sini, tiba-tiba ada masalah. Dan dia balik kepada mak dia sebab tekanan daripada masalah. Bila balik, saya yakin dia rasa dia bersalah. Kebanyakan orang dia takkan balik mai dah. Sebab dia dah balik pada rumah mak dia sendiri dah. Dia lebih selesa. Saya pun lebih selesa sama mak saya. Sama kan? Tapi dia buat berusaha nak balik mai Kedah balik, nak cari rumah sewa sebab nak sekolahkan anak. Padahal sekolah anak boleh pindah pergi Kuala Lumpur. Nampak tak poin dia? Tapi dia sanggup balik sini nak cari rumah sewa sini, nak bagi anak dia sekolah. Maknanya dia masih ada harapan lagi, cinta kasih daripada suami dia. Saya yakin keikhlasan hati dia tu masih ada lagi. Jadi kita pakai doa supaya Allah SWT matikan sihir apa semua bila kena ada lebam, bila ada ni pun itu tanda-tanda dah disihir lah. Kita tak mau tahu siapa yang menyihirkan, tapi kita bagi 3 pilihan. Kalau dia betul kena sihir, dalam madu saudak ni saya doa siap dah. Pertama, jin hang masuk Islam dan hang keluar. Yang kedua, jin kalau tak mau masuk Islam, hang balik kepada orang yang sihir, yang hantar hang. Yang ketiga, kalau hang tak mau, kita bakar je jin. Tenang. Jangan duk cerita banyak. Bakar tu. Senang cerita. Senang cerita. Kami tak perlukan jin. Hidup kami hanya perlukan Allah dan Rasul dia. Jadi, ni saya hormat tindakan Kak ni. Bagaimana dia orang cerdik, dia orang yang mulia. Walaupun saya tak kenal dia, tapi tindakan dia kalau dia kata betul dia nak balik main Kedah ni nak cuba sewa, itu bagi saya dia orang baik. Kalau saya tak balik dah. Itu sebab kesian mak mentua yang pak mentua tu. Pak mentua tu dia kata dia bagus. Rindu kat cucu. Rindu kat cucu. Nampak tak? Jadi paling bagus dia balik duduk di rumah pak mentua mak mentua dia ni. Paling bagus. Paling bagus ya. Supaya dapat kepung suami dia tu. Paling bagus. Tapi jangan pi biar mak mentua pak mentua main ambil dia balik rumah. Mak mentua nak pi KL minggu depan. Alhamdulillah. Kalau macam tu alhamdulillah. Biar dia, tapi bukan bermakna suami dia akan ni pada dia tahu. Sebab bila main sihir ni dia dah orang kata buta hati dah. Jadi kita pakai doa. Bila dia balik main sini, lepas tu main balik di rumah saya akan buat satu bedak untuk dia. Untuk buka balik hati suami dia. Tu dia kena sama ada dia main ataupun saya boleh pesan benar. Kalau esok nak main ni bawa budak siap ah. Bawa budak siap. Bawa budak siap. Bawa budak siap. Gitu lah. Dan bedak tu jangan Kak pakai pula. Jangan melawat. Dia cuba-cuba. Pening pula saya. Jadi lain tu. Jangan. Orang lain malam. Ikut malam lagi. Kita doa je lah. Kita doa. Supaya Allah, wahai Allah, bukalah pintu hati dia, masukkan kasih, masukkan sayang. Itulah. Hati dia gelap dah. Zulumat dah. Hati dia penuh dengan syaitan kan. Sebab dia ada hubungan dengan perempuan. Bini orang pula. Kita ada hubungan dengan bini orang ni, satu kesalahan dah. Betul. Kalau sampai satu peringkat berzina, sebab jantan dengan betina ni, jangan. Kucing dengan lauk kan. Bila berlakunya berzinaan, tempat mereka ada ditanam separuh badan di simpang 4 tau. Orang yang ada suami dah, ada isteri dah berzina ni, hukuman Islam mereka kena dikambui separuh badan di simpang 4. Abang lalu, Kak lalu, wajib tau. Ambil batu, baling. Supaya dia mati tau. Kalau abang tak baling, berdosa abang, Kak. Sampai macam tu sekali. Hinanya orang yang dah kahwin berzina dengan orang lain. Orang yang dah kahwin berzina. Ingat main-main kan benda-benda ni? Orang ni alhamdulillah minta simpang. Jadi ada sejarah kan? Ada sejarah Islam kan? Macam tu kan, perempuan yang mengandung tu kan. Dia main mengaku Rasulullah kan. Lepas tu wahai Rasulullah, saya ada berzina. Sekarang saya mengandung. Rasulullah kata, betul ke hang zina ni? Betul ke? Rasulullah tak percaya kan. Betul ke? Betul Rasulullah, saya berzina. Okeylah, awak baik pergi mengandung dulu, salin dulu. Lepas bersalin, dia main lagi jumpa Rasulullah. Rasulullah, saya dah bersalin dah. Rasulullah kata, nyusukan anak kamu dulu 2 tahun kan. Sampai macam tu sekali. Sedihnya Rasulullah nak jatuhkan hukuman. Dia berat. Akhir sekali dah 2 tahun
dia mai sekali kepada Rasulullah saudari, maka dijalankan hukuman tadi di simpang 4 tu kan. Maka siapa lalu kena baling, siapa lalu baling. Bila baling tu darah tu sudah percik dengan baju jubah sahabat dia seorang. Sahabat tu pun gigit hina dia hinakan perempuan tu. Rasulullah kata jangan kau hina dia. Jangan kau hina dia. Sebab darah dia tu lebih mulia daripada penduduk Madinah. Darah dia lebih mulia daripada penduduk Madinah. Pasal apa? Sebab dia mengaku salah. Dia mengaku, dia insaf, dia mengaku, dia taat Nabi. Tapi Nabi kena buat hukuman tu sebab itu memang perintah. Perintah kan? Kemuliaan memang kita nampak dia hina sebab dia rejam. Tapi dia direjam sebab hukuman. Tapi keikhlasan dia, ketakwaan dia tu yang Nabi pandang. Darah dia lebih mulia daripada penduduk Madinah. Jadi jangan duk buat lah. Dah kahwin lah. Kalau hang gatai sangat, laki dah. Hampir lah tokak ke, pi apa ke, pi buatlah pelepas dengan laki hang. Janganlah. Sekian masih. Agak emosi sikit kan. Sebab saya kesian dengan anak. Lepas itu jijiknya cinta ni. Cinta tu mulia. Tapi dah ada suami. Jadi guru tu jadi tak boleh pakai. Tak boleh guna. Sekian masih Kalau agak terkasar, saya agak beremosi, saya minta maaf lah. Tak ada masalah. Sebab benda ni berlaku sangat. Banyak sangat dah berlaku. Sebab kerja sekali, pergi kursus sekali, pergi meeting sekali, naik kereta sekali, pergi meeting. Walaupun 4-5 orang. Tapi duduklah kereta ni. Walaupun kan. Tak ada SOP. Tak ada SOP dah dalam kereta ni. Sebab orang lelaki ni, orang perempuan ni ikhlas nak beritahu, semua benda dia aurat tu, termasuk kasut pun. Tambah pula kelebau. Wangi je bau wangi, pakai wangi. Kalau busuk. Tak busuk pun bila mau dia wangi je Bila setan main, nafsu main dia wangi. Sebab tu bila kahwin busuk. Waktu cinta wangi. Kan? Waktu duk curi-curi dulu dia wangi. Itulah dia nafsu. Kita minta simpang lah. Kita minta simpang lah. Ya Allah, dunia ni sementara aja. Kehidupan dunia seronok pun sementara, sedap pun sementara. Minta maaf banyak, seronok dapat jumpa, dapat lepas rindu. Alhamdulillah, saya alhamdulillah, terima kasih kat Ustaz. Boleh jumpa Ustaz lagi. Tak ada jumpa. Rezeki. Kalau tidak kami nak balik lah. Allah. Sembang. Dah kata Ustaz dia. Boleh jumpa lah. Alhamdulillah. So, terima kasih banyak Baik, alhamdulillah. Itulah. Baik insya-Allah.